Assalamualaikum semua. We proceed to chapter 2 for basic terms part 1. Okay, 2.1.3 for basic concept. Okay, so exact time. Exact time definition for exact time is exact number of days between two given dates. Okay, so recall balik untuk setiap bulan dalam setahun we have January, February, March, April, May, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember. Okey, untuk exact time adalah bilangan hari sebenar dalam setiap bulan. Okey, untuk Januari 31, Februari 28 atau 29. Bila tahun lompat, Februari akan lebih sehari kan, jadi 29. March 31, April 30, Mei 31, Jun 30, Julai 31, Ogos 31, September 30, Oktober 31, November 30, Disember 31. Okay, approximate time. Assume a month has 30 day in calculation of number of date. Okay, untuk approximate time, kita assume mana-mana bulan dalam setahun, mana-mana bulan ada 30 hari. Okay, bermaksud tak kisahlah Februari ke, kita assume kalau using approximate time, then dia akan ada 30 hari sebulan. Okay, untuk ordinary simple interest pula, okay, use 360 days per year. Okay, ordinary simple interest adalah merujuk kepada tahun lah. Untuk hari kita guna, untuk bilangan hari kita akan guna sama ada exact time ataupun approximate time. Exact time, approximate time adalah untuk tentukan bilangan hari dalam sebulan. Manakala untuk tentukan berapa bilangan hari dalam setahun pula, kita ada dua definition. Satu menggunakan ordinary simple interest ataupun satu lagi menggunakan exact simple interest. Kalau ordinary simple interest, dan kita assume use 360 days per year. Kita akan assume satu tahun ada 360 hari. Bermaksud katakanlah diberi T dalam sebutan 31 hari. So kalau nak mencari T, kita ingat kalau T mesti dalam terms tahun kan. So kalau 31 hari, kalau dia cakap guna ordinary simple interest, then dia akan jadi, oleh kerana satu tahun by ordinary simple interest, satu tahun ada 360. So T sama dengan 31 per 360. Ideanya lah. Okay, exact simple interest pula use 365 or 366 days per year. Okay, untuk exact simple interest pula adalah menggunakan bilangan hari sebenar dalam setahun. Bermaksud setahun boleh jadi ada 365 atau 366. Bila masa 365? 365 adalah bila bukan tahun lompat. 366 adalah lebih sehari disebabkan tahun lompat Februari lebih sehari kan, ada 29 hari. So macam mana nak tentukan suatu tahun tu tahun lompat atau tidak? Okey, tahun yang boleh dibahagi tepat dengan 4, contoh 2016 bahagi 4 sama dengan 504. Februari sama dengan 29 hari. So dalam setahun 366. Okey, so untuk tentukan tahun lompat atau tidak, contoh tahun lompat adalah 2016. Di mana bila kita boleh bahagi dengan 4, kita akan dapat 504. Bermaksud 2016 boleh dibahagi tepat dengan 4. Bila boleh dibahagi tepat, bermaksud dia adalah tahun lompat. Tak boleh dibahagi tepat dengan 4 adalah bila jawapan kita ni dalam bentuk point. Kalau dalam bentuk point, bermaksud tidak boleh bahagi tepat dengan 4, bermaksud tahun tu bukan tahun lompat. Kalau okey, untuk 2016 oleh sebab dia tahun lompat, bermaksud Februari ada 29 hari. Bermaksud bilangan hari setahun menggunakan exact simple interest, dia ada 366 hari setahun, bukan 365 kan. Okey, next, pergi kepada okey, cara kira bilangan hari dari dua tarikh. Example 14. Find the exact time and approximate time from 2nd January 2050 to 6 August 2050. Okay. So, Meda ada buat catatan sikit untuk student lebih mudah faham. Okay, cuba bacalah. Okay, using exact time to calculate day from 2nd January to 6 August. Okay, so step dia list bulan yang terlibat.
dalam contoh ini, sekejap ya. Okey, step, okey, kita nak kira berapa bilangan hari daripada 2 Januari kepada 6 Ogos. So, teknik dia adalah nombor 1, list bulan yang terlibat. Dalam contoh ini, bulan terlibat adalah dalam bulan Januari hingga Ogos. Step kedua, isikan bilangan hari sebenar bagi setiap bulan. Untuk bulan yang berada di tengah-tengah, isi bulan yang tengah-tengah dulu, iaitu bulan Februari hingga Julai. Okey, untuk bulan pertama yang terlibat dalam contoh ini bermula dengan bulan Januari. Cara kira, okey, untuk bulan pertama, oleh kerana start dengan 2 Januari, so oleh kerana kalau using exact time, Januari ada 31 hari, dan kita akan buat 31 tolak 2. Okey, next, untuk bulan terakhir dalam contoh ini, jika bulan yang terlibat adalah Ogos, jika sehingga 6 Ogos, maka untuk bulan Ogos bilangan hari adalah 6. Okey, so kita akan tengoklah cara buat. Contohnya, okey, nanti tengok balik catatan yang Madam tulis tadi. Okey, so inilah yang Madam cuba terangkan tadi. Okey, so number 1, okey, dia suruh kira calculate number of day from 2nd January to 6 August. Okey, step pertama adalah list dulu bulan yang terlibat. Okey, buat kolom di mana kolom pertama adalah bulan, kolom kedua adalah bilangan hari. Okey, next adalah list dulu bulan yang terlibat. Oleh kerana dalam contoh ni dia suruh kira daripada Januari, bilangan hari daripada 2 Januari kepada 6 Ogos. So state dulu, list dulu Januari hingga Ogos. Okey, next step kalau ikut nota Madam tadi, Madam suruh isi dulu apa bilangan hari untuk bulan yang berada di tengah. Bermaksud kalau kita kira kita sedang kira daripada Januari kepada Ogos, so kita list dulu bilangan hari untuk Februari hingga Julai, bulan yang berada di tengah-tengah. Okey, so sekarang kita nak mengikut exact time dulu. Okey, mengikut exact time adalah assume a month has exact day. Okey, bilangan hari sebenar adalah setiap bulan. Cumanya kena hati-hati dengan Februari. Februari boleh jadi ada 28 atau 29. So kena check lah tahun yang diberi adalah berapa. Ini untuk 2015, bila bahagi dengan 4 dapat 503.75. Bermaksud tak boleh dibahagi tepat dengan 4, bermaksud dia bukan tahun lompat. That's why kita state for February equal to 28. Okay, next step adalah dah selesai untuk tengah-tengah, selesaikan dulu yang pertama. Okay, untuk bulan pertama, okay, for exact time, oleh kerana Januari ada 31, okay, letak 31, tolak berapa? Okey, untuk 2 ni disebabkan mencari daripada 2 Januari. So, akan jadi 31 tolak 2. Okey. Next, last one adalah find for last month lah. Okey, oleh kerana mencari daripada 2 Januari hingga 6 Ogos. So, untuk Ogos simply equal to 6. Kalau 2 Januari kepada 8 Ogos, so akhirnya kita tulis sebagai 8. Okey. So, dah selesai lah. Bermaksud last one adalah kiralah bilangan hari sebenar mengikut definition exact time. Okey, kiralah 29 tambah 28 tambah 31 tambah 30 tambah 30 tambah 31 tambah 6 equal to 216. Okey, so 216 tu adalah bilangan hari sebenar mengikut exact time. Okey, next one, soalan yang sama juga. Dia suruh cari bilangan hari daripada 2 Januari kepada 6 Ogos menggunakan definition untuk approximate day pula. Okey, ingat approximate day adalah kita assume setiap bulan ada 30 hari. Mana-mana bulan ada 30 hari. So, step yang sama. Okey, step yang sama. Itu bezanya adalah, okey, step yang sama itu step 1, list dulu bulan yang terlibat. Bulan terlibat adalah start from January sehingga Ogos. Lepas tu isi dulu untuk bulan yang di tengah-tengah from February to Julai, di mana mengikut approximate day setiap bulan ada 30 hari. Okey, so untuk the first one pula
bilangan hari sebenar tolak. Okey. So untuk Januari, oleh kerana kita untuk approximate day, kita assume mana-mana bulan ada 30 hari. So ni akan jadi 30 yang tolak 2. 2 ni disebabkan start from 2 Januari. Kalau start from 6 Januari, dia akan jadi 30 tolak 6. Boleh. Okey, untuk Ogos pula, benda yang sama macam exact day, exact time tadi lah. Kalau sehingga 6 Ogos, so simply just tulis 6. Okay, so kiralah mengikut total days for using approximate day dapat 214. Tengok, beza kan? Kalau total day untuk tarikh yang sama, dua tarikh yang sama, kalau mengikut approximate exact time, bilangan hari dia sama dengan 216. Tapi kalau mengikut approximate day pula, bilangan hari dia adalah 214. Beza. So, kena hati-hatilah tengok definisi dia nak suruh mengikut which one. Okey. Perhatikan untuk tempoh yang sama iaitu dari 2 hari bulan 1 2015 kepada 6 hari bulan 8 2015. Jumlah bilangan hari sekejap. Okey, madam baca yang ni. Okey, perhatikan untuk tempoh yang sama from 2nd January to 6 August, jumlah bilangan hari mungkin berbeza untuk exact time and approximate time. Yang mana jika pelajar tidak mahir mencari bilangan hari bagi dua tarikh akan menyebabkan pelajar mendapat nilai T yang salah. Okey, so madam rasa perlukan latihan yang banyaklah untuk memahami. Kalau just dengar je madam cakap tapi tak cuba fahami dan cuba buat, akan bermasalah lah. Tapi insyaAllah bila banyak buat latihan, akan nampaklah apa yang madam cuba sampaikan. Okey, semoga selamat menjawab semua. Semoga semua dipermudahkan untuk faham apa yang madam cuba ajar. Okey.